Tahukah anda, Pythagoras bukanlah orang pertama yang menemui dan mencipta teorem Pythagoras? Teorem ini telah digunakan selama lebih 1000 tahun sebelum Pythagoras dilahirkan. Sebelum itu, siapa Pythagoras? Pythagoras merupakan seorang ahli matematik Yunani dan juga ahli falsafah. Beliau terkenal dengan teoremnya iaitu teorem Pythagoras. Beliau dilahirkan pada sekitar 572 BC di Pulau Samos. Selama kira-kira 22 tahun, Pythagoras telah menghabiskan masa ke Mesir dan Babilonia untuk mendidik dirinya sendiri. Beliau menetap di sebuah kota Yunani di Itali Selatan yang disebut Crotona di sekitar 530 BC. Beliau membentuk persaudaraan yang ditujukan untuk kehidupan moral, politik dan sosial, di mana masyarakat ini dikenali sebagai Pythagorean. Pembina induk Babylonian kuno menggunakan teorem Pythagoras dalam pembinaan dan kita tahu bahawa mereka sedar tentang hubungan antara panjang sisi segitiga bersudut tegak daripada sebuah tablet bertulis yang mengandungi Pythagorean triples. Pythagorean triple adalah set 3 nombor bulat di mana anda boleh kuasa duakan 2 nombor, tambahkan 2 nombor tersebut bersama dan akhirnya akan mendapatkan kuasa 2 nombor terakhir. Contohnya nombor 3, 4 dan 5. Orang Cina juga tahu hubungan antara panjang sisi segitiga bersudut tegak yang terdapat dalam teorem ini. Dipercayai bahawa mereka mungkin telah membuktikan teorem tersebut sebelum Pythagoras lagi dengan menggunakan kaedah yang melibatkan luas segi 4 tepat. Mesir pula, mereka menggunakan teorem Pythagoras sebagai alat bantu untuk membina sudut tepat dalam banyak struktur pembinaannya. Arkitek Mesir Purba mahukan sudut 90 darjah yang sempurna di dinding bangunan mereka untuk meningkatkan kestabilan. Dan hubungan yang terlibat dalam teorem ini membantu mencapai objektif mereka. Contohnya, teorem Pythagoras secara tidak langsung digunakan untuk membina piramid di mana bongkar-bongkar kuboid disusun untuk membina piramid. Bongkar ini mestilah bersudut tepat dan untuk memastikan ketepatannya, hubungan yang terlibat dalam teorem ini digunakan. Walaupun peradaban kuno ini menyedari hubungan yang terlibat dalam segitiga tepat, malangnya mereka tidak menuliskannya. Walau bagaimanapun, Pythagoras adalah orang yang pertama membuktikan teorem ini. Maka, kredit untuk menuliskan dan membuktikan teorem ini diberikan kepada Pythagoras. Dan sehingga ke hari ini, teorem ini telah digunakan secara meluas dan dinamakan sepenuh nama beliau. Lepas belajar tentang sejarah teorem Pythagoras, ayo belajar bagaimana teorem Pythagoras digunakan secara matematik. Pertama sekali, cuba fikir di mana dan bila kita menggunakan teorem Pythagoras. Dalam kelas, kita belajar menggunakannya pada segitiga yang bersudut tegak. Apa itu segitiga yang bersudut tegak? Segitiga yang bersudut tegak adalah segitiga yang mempunyai sudut 90 darjah pada salah satu bucu yang mana kita labelkan segitiga tersebut pada setiap sisi sebagai A, B dan C. Bila kita guna teorem Pythagoras ni, kebiasaannya kita gunakan teorem ini untuk mencari panjang salah satu sisi pada segitiga ini. Sebagai contoh, kita ada nilai bagi A dan kita ada nilai bagi B. Dan nilai C tidak diketahui. Sudah semestinya kita menggunakan nilai A dan B ini untuk mencari nilai C. Dan bagi teorem Pythagoras ini, formula yang kita gunakan adalah A kuasa 2 tambah B kuasa 2 bersamaan dengan C kuasa 2. Tapi, kenapa formula yang kita guna A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2? Kenapa kita tak guna A tambah B sama dengan C? Bukankah lagi senang jika formula yang digunakan hanya memerlukan proses penambahan sahaja? Kita andaikan kita ada sebuah segitiga bersudut tegak. Dan kita labelkan setiap sisi yang bersebelahan dengan sudut 90 darjah sebagai A dan B. Dan sisi yang bertentangan dengan sudut 90 darjah tersebut sebagai C. Kemudian kita pilih satu bentuk dan kita lukis bentuk yang sama pada setiap sisi berdasarkan panjang sisi tersebut. Di sini kita pilih segi 4 sama supaya senang nak bayangkan. Hasilnya menjadi begini. Seterusnya, kita cari luas bagi setiap segi 4 yang dilukis tadi. Kita tahu sisi bagi segi 4 ini adalah A, B dan C masing-masing. Jadi,
Bagi segi empat sama di A, kita akan mendapat luas A kuasa 2. Di B, B kuasa 2. Dan di C, luasnya adalah C kuasa 2. Okey. Sekarang, kita tengok teorem Pythagoras yang kita tahu, iaitu A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Yang mana kalau kita buat perbandingan pada rajah yang kita lukis tadi dan pada formula yang kita ketahui, kita dapati bahawa luas bagi segi empat sama di A ditambahkan dengan luas bagi segi empat sama di B adalah sama dengan C. Bagaimana kita nak buktikan perkara ini? Ayo kita cuba dengan beberapa contoh. Contoh yang kita akan lihat adalah sebuah segitiga bersudut tegak dengan panjang setiap sisi adalah 3, 4 dan 5. Kita ketahui bahawa formula bagi teorem Pythagoras adalah A kuasa 2 tambah B kuasa 2 bersamaan dengan C kuasa 2. Kita senaraikan maklumat yang kita ketahui iaitu A sama dengan 3, B sama dengan 4 dan C sama dengan 5. Kemudian, kita masukkan apa yang kita ketahui ke dalam teorem Pythagoras. Dan kita akan dapat 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 bersamaan dengan 5 kuasa 2. Untuk mengetahui sama ada nilai di sebelah kiri dan kanan persamaan adalah sama, kita kira jawapan bagi kedua-dua belah persamaan ini. Di sebelah kiri persamaan, kita mendapat 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Apabila kita kirakan ia, kita dapat menghasilkan jumlah sebanyak 25. Di sebelah kanan persamaan pula, apabila kita kuasa 2 kali 5, nilai 25 juga terhasil. Maka, melalui contoh ini, kita dapat tunjukkan bahawa persamaan ini adalah benar kerana nilai pada kedua-dua belah persamaan adalah sama. Seterusnya, kita akan lihat kegunaan teorem Pythagoras pada masa kini. Yang pertama ialah untuk mencari panjang sisi salah satu segitiga bersudut tepat yang tidak diketahui. Teorem Pythagoras ini kebanyakannya digunakan oleh para arkitek untuk menyelesaikan masalah dalam bidang seni bina. Contohnya, arkitek gunakan untuk membuat bumbung rumah, untuk membuat siku kayu, untuk membuat kabel jambatan ataupun penahan jambatan dan juga tangga. Kita boleh lihat bagaimana mereka aplikasikan teorem Pythagoras peti rajah. Contohnya untuk pembuatan atap rumah. Kita lihat dulu lakaran untuk atap rumah seperti di dalam rajah. Katakan anda ingin membina bumbung. Oleh itu, kita labelkan ketinggian sebagai B dan juga panjang sebagai A. Maka, kita dapat mencari panjang bagi cerun bumbung itu menggunakan teorem Pythagoras. Yang kedua ialah untuk mencari jarak terdekat dari satu titik ke titik yang lain. Contohnya, dari A, kita ingin ke destinasi B menggunakan jalan biasa. Tetapi, menggunakan jalan biasa adalah sangat jauh. Oleh itu, kita ingin mencari jalan pintas dari A ke B. Sebagai contoh, untuk mencari jarak terdekat ialah andaikan Adam ingin ke rumah neneknya menggunakan jalan biasa iaitu sebanyak 7 km. Tetapi, Adam telah menemui jalan pintas untuk ke rumah neneknya yang menjimatkan masa kerana jaraknya yang dekat. Oleh itu, kita ingin mengetahui berapakah jarak terdekat untuk Adam sampai ke rumah neneknya itu. Masalah ini dapat diselesaikan menggunakan teorem Pythagoras. Kita dapat lihat situasi ini menggambarkan segitiga sudut tegak. Oleh itu, kita dapat menggunakan teorem Pythagoras untuk mencari nilai X. Masukkan jarak 4 dan juga 3 ke dalam formula dan menjadi 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 sama dengan X kuasa 2. Jarak yang kita ingin cari adalah X. Oleh itu, X adalah punca kuasa 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 dan kita akan dapat nilai X adalah 5 km. Kesimpulannya, kita dapat mengetahui jarak terdekat untuk Adam ke rumah neneknya ialah 5 km. Sebagai kesimpulan, kita dapat menggunakan teorem Pythagoras untuk mencari sisi segitiga yang kita tidak ketahui dan juga untuk mencari jarak terdekat antara satu titik ke titik yang lain.